Okay, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang ulama' yang menolak politik? Sebab ada yang kata ilmu kat Mesir kena teliti dan berhati-hati dengan ulama' ni. Sebab antara politik dan Islam tak dapat dipisahkan. Okay. Mohon penerangan dan pencerahan. Sama ke situasi ni dengan ulama' atau sufi yang tidak berkahwin sebab nak dekat diri dengan Allah? Okay, soalan. Okay, kita dah ceritakan berkaitan dengan politik itu kan? Betul tak? Pada awal. Okay, kita cerita sekali lagi tentang ulama' yang menolak politik. Kita kena faham, ya, adik-adik, sahabat-sahabat kena faham. Maksud politik ada dua. Maksud politik ada apa? Ada dua. Pertama dipanggil sebagai politik am. Yang kedua dipanggil politik khas ataupun politik kepartian. Kena faham baik-baik. Apa maksud politik am? Politik am adalah keterlibatan kita untuk mencapai maslahat bagi negara. Boleh faham? Keterlibatan kita untuk dapat apa? Maslahat bagi negara. Contohnya apa? Contoh kita terlibat dalam menjadi apa? Menjadi pengarah JAKIM. Contoh, kita terlibat menjadi pengarah Baitul Mal. Benda tu pengurusan yang membawa kepada kemaslahat negara. Itu apa dia? Dipanggil sebagai politik yang am. Menjadi mufti-mufti. Dia terlibat dengan politik, dah kena jadi mufti, terlibat dengan politik. Terlibat. Sebab apa? Asal politik am, masalah politik am adalah tertumpu kepada isu berkaitan dengan pentadbiran. Adalah isu berkaitan dengan bagaimana mengurus sesuatu untuk apa? Untuk mendapat kemaslahatan bagi negara secara umum. Boleh faham, eh? Itu bagi politik, dipanggil apa? Politik am. Kita terlibat jadi mufti, kita terlibat jadi apa? Negara ni. Boleh faham, eh? Hatta maksud di kalangan politik am juga disebut dalam ahli-ahli falsafah yang lain, politik am juga. Maksud politik am adalah apa? Mengurus tadbir isi rumah. Tu pun dimasukkan dengan apa? Politik am sekali. Contoh si suami mengurus tadbir isi rumah dengan bini, dengan apa? Dengan anak-anak, nak tadbir, nak dapat maslahat baik apa Baitul Muslim dan sebagainya, kan? Rumah tangga kemaslahatan. Tu dipanggil sebagai apa? Proses berpolitik juga. Boleh faham, eh? Tapi ada satu jenis politik yang dipanggil sebagai politik kepartian. Ni yang kita nak sebut ni, politik kepartian. Barangkali ada di kalangan kita adik-adik ni yang bercampur aduk berkaitan dengan politik am dengan politik apa dia? Politik kepartian. Politik kepartian ni, kita kata setengah orang menganggap politik kepartian ni adalah benda yang wajib kita masuk, betul tak? Wajib kita masuk. Sebenarnya tak. Apa maksud politik kepartian? Politik kepartian adalah apa? Adalah berasaskan, dipanggil apa? Berasaskan sistem demokrasi yang menuntutkan ataupun yang memperuntukkan bahawa bagi mereka yang nak terlibat dalam sistem pemerintahan demokrasi ini boleh membuat apa? Membuat parti-parti, kelompok-kelompok masing-masing, parti-parti boleh. Yang mana parti-parti itu dia punya gagasan, dia punya agenda yang dia nak bawa untuk apa? Untuk rakyat. Boleh faham tak? Okey, jadi kita kata, adakah wajib untuk kita masuk dalam satu-satu parti? Boleh ke? Wajib ke? Wajib ke untuk kita masuk parti? Pakcik-pakcik kampung apa semua wajib ke masuk parti? Dua orang kita tahu. Pakcik kena daftar parti saya, pakcik. Betul. Betul tanya bini, leha kita. Kena ni kita kena daftar parti ni macam mana ni, kan? Sebab apa parti ni buat Islam je dia. Macam mana ni, wajib ke? Tak. Berkenaan dengan parti dipanggil politik kepartian, dia beribat tak wajib. Bahkan harus untuk diamal, ikut suka nak amal. Ikut suka nak amal. Kan? Tetapi yang disebutkan oleh ulama-ulama kita Al-Azhar, bukan depa menolak parti politik ni, maksudnya parti-parti politik tak boleh wujud. Kena faham ni? Bukan maksud ulama-ulama Al-Azhar menolak parti kepartian ni, politik kepartian ni maksudnya parti-parti itu tak boleh wujud. Kena faham? Maksud ulama-ulama Al-Azhar ni adalah apa? Adalah parti-parti politik jangan menggunakan agenda agama dalam apa? Dalam memanifestasi, buat manifesto. Tak boleh. Faham tak? Jangan guna apa? Agenda agama. Contoh dia kata apa? Agenda kita dalam parti kita adalah untuk melaksanakan hudud. Kenapa? Kenapa nak laksanakan hudud dalam manifestasi parti saya? Sebab orang yang tak melaksanakan hudud adalah kafir. Ni nampak kan? Adalah kafir. Boleh faham? Jadi apa implikasi dia apabila parti bermain isu tu? Saya nak tanya, apa implikasi dia dekat rakyat dan juga implikasi dia dalam apa? Dalam parlimen. Parti yang satu lagi dia tak laksanakan hudud, maka apa dia? Kafir. Parti kami lebih Islam daripada parti yang lain. Saya lebih beragama berbanding orang lain disebabkan saya masuk parti ni. Tak, mana ada? Mana ada menunjukkan apa? Seseorang itu lebih beragama dengan hanya memasuki parti. Ni salah. Hasilnya apa? Hasilnya daripada apa? Daripada implikasi memanifestokan. Jadi kami tak. Letakkan agama sebagai manifesto. Ni salah. Boleh faham tak? Ni satu kesalahan. Sedangkan untuk menunjukkan agamanya kita ni sebagai beragama, kenapa? Kena ada ilmu, kena ada akhlak, kena ada adab, kena ada sekian-sekian. Boleh faham tak? Sekarang ni bertukar. Apabila salah satu penzahiran keagamaan
adalah terlibat dalam satu-satu parti politik. Dia kata, oh, disebabkan saya masuk parti sekian, saya jadi apa? Saya jadi orang Islam yang betul-betul memegang agama dengan betul. Salah. Ini yang apa? Yang ulama betul-betul ingkar. Ini yang ulama-ulama betul-betul apa? Betul-betul marah. Sebab agenda kepartian tak boleh untuk kita apa? Kita letakkan masalah-masalah agama yang boleh menyebabkan apa? Menyebabkan mengkafir ataupun tidak mengkafirkan. Kita mesti apa? Mesti agenda kepartian tu ada visi untuk apa? Untuk memberi maslahat kepada agama, maslahat kepada apa? Negara. Contoh apa dia? Kalau contoh kamu ada parti, apa dia maslahat yang perlu kamu apa? Perlu kedepankan kepada negara. Contoh, oh, saya nak ubah apa? Saya nak ubah negara pada sudut apa? Pada sudut sistem pendidikan dia. Oh, macam tak sesuai. Sistem kurikulum bersepadu tu jatuh, habis masyarakat, tak bagus. Boleh faham? Oh, saya tengok YNDB tu tak bagus. Saya ada apa? Saya ada sistem kewangan yang saya boleh kedepankan ke kalangan masyarakat supaya negara lebih maju. Daripada purata 8%, kita boleh naik kepada purata 15 tahun peningkatan ekonomi. Dah ada nampak? Kemudian saya tengok apa? Ada keberjatan isu sosial yang dahsyat sangat, saya nak mendirikan supaya apa? Nampak? Itu sepatutnya manifesto yang dilakukan oleh parti. Bukan manifesto yang kata, oh, laksanakan hukum hudud dan kemudian dia siapa yang kafir tu dia. Saya lebih Islam banding parti yang lain. Sebab parti kami pejuang Islam, parti yang lain tak Islam, jadi dia orang kafir, dia tu dia. Dan jadi apa? Kesalahan faham yang sangat-sangat yang menjadi musibah dalam masyarakat. Saya nak tanya di kalangan antum, ada tak di kalangan orang kampung kita, di kalangan kampung ataupun kampung saya, yang mana tak nak pergi kenduri disebabkan berbeza parti kenduri, parti politik? Ada tak? Sebabkan isu keagamaan. Faham tak? Sebab isu keagamaan tu benda sensitif. Ada tak di kalangan kita tak mau buat tahlil? Sebab apa? Dia UMNO. Ada betul. Sedangkan adakah dia masuk ke UMNO tu menafikan keislaman dia? Menafikan dia sebagai orang yang ni? Tapi ustaz dia menolak hukum Allah SWT. Bila tak. Boleh faham tak? Tu kena faham dia panggil konsep apa, parti dengan apa konsep lagi tadi? Konsep politik umum. Boleh faham tak? Lagi dia ustaz ni UMNO, dia tak UMNO. Tak betul. Ini nak kata bagaimana kita punya apa? Berfikir dalam apa? Dalam menentukan satu-satu maslahat bagi apa? Rakyat dan juga negara kita. Boleh faham tak? Akhwat? Boleh? Kata faham lagi. Kita boleh kata faham, saya terang lagi. Faham angkat tangan? Akhwat? 1, 2, 3, 4. 3 ya? Ada lagi tak faham? Okay, saya tak bahas lagi, kita terang. Lagi. Okay, akhwat boleh faham? Akhwat boleh. Okay, kemudian adakah situasi yang sama dengan ulama sufi yang tak berkahwin sebab nak dekat diri dengan Allah? Ni isu lain. Tak berkahwin berkenaan dengan isu dekat diri dengan Allah SWT ni perbincangan yang lain lah. Disebutkan oleh apa? Disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Rudah dalam kitab Ulama Al-Uzzar. Berkenaan dengan ulama-ulama bila dia tak mahu berkahwin. Adakah maksud tak mahu berkahwin tu dia nak menafikan sunnah Nabi SAW bahawa Nabi menggalakkan supaya berkahwin dan juga beranak pinak? Adakah maksud tu? Tak, bukan maksud tu. Bahkan kadang-kadang ulama ni dah memang dia punya apa? Kalau Imam Nawawi rahimahullah, dia bukan tak mahu kahwin, dia tak sempat bikak pun nak kahwin. Tu isu dia. Begitu juga Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia bukan tak nak mahu kahwin, dia tak sempat bikak nak kahwin. Tak ada nafsu langsung. Dah betul. Daripada pagi menulis kitab. Daripada pagi pula. Daripada maghrib tulis kitab. Tulis kitab. Dia sedap waktu bila? Waktu bila dah matahari dah main kena kat dia. Sembahyang subuh terlupa. Sembahyang isyak terlupa. Sebab apa? Dia punya tenggelam dengan ilmu. Rafi'at taklif, tak ada masalah. Dia memang tak sedar. Jadi memang orang macam ni memang tak sempat pun nak pikat kahwin. Boleh faham tak? Dia memang bukan maksudnya khas untuk dia nak apa? Nak mengingkari sunnah tu ataupun mengingkari dan sebagainya. Boleh faham tak? Tapi kalau boleh jadi macam tu, boleh aku tak sanggup dah ada. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey, settle. Okay, Assalamualaikum. Apakah ada perkembangan baru dalam perbahasan maqasid syar'iyah? Kenapa sekarang sedang dipopular maqasid syar'iyah ni? Jangan tulis ringkasan sangat, saya tak baca ringkasan. Kenapa sekarang sedang dipopularkan maqasid syar'iyah contemporary oleh Jasir Audah dan lain-lain beberapa ilmuwan lain? Baik. Okey, berkenaan dengan perkembangan maqasid syar'iyah, kita kata berkenaan dengan perkembangan maqasid syar'iyah ni, yang paling dikembangkan secara dipanggil sebagai mundabit tu faham tak? Maksudnya secara berdisiplin, secara tidak dikembangkan kadang-kadang ikut suka kembang-kembang, tak ada punca. Ada orang liberal pun ada menerangkan maqasid syar'iyah. Dia pun pandai sembang maqasid syar'iyah orang liberal sekarang. Tapi yang dikembangkan tu maqasid syar'iyah tu tak ada tujuan yang baik. Bukan tujuan dia yang elok. Sebab tu saya tak berani untuk nak beritahu beberapa mualafat lain.
Sebab kita tak tahu dia punya apa, dia punya ketepatan dan juga perbincangan yang halus. Cuma yang terbaru, yang termoden yang saya boleh bagi kepada adik-adik sahabat-sahabat tu adalah itulah Syekh Tahir bin Ashur. Iaitu perkembangan maqasid syar'iyyah yang kita kata apa, yang still mundabit lagi. Bahan mundabit maksudnya still dalam keadaan apa, perbincangan yang masih lagi tulen. Kadang-kadang ada perbincangan maqasid yang lain dia dah mula merawang, mereban. Dia kata sampai satu tahap dia kata apa, daripada salah satu maqasid syar'iyyah adalah apa, adalah kita kata kebebasan. Kebebasan sesuatu maqasid syar'iyyah. Sebab apa? Jadi kita kata bolehlah untuk buka tudung. Tu dia jadi ni. Dia tak boleh. Dia perbincangan maqasid syar'iyyah ni, sebab tu di kalangan Al-Azhar dia tidak menggalakkan daripada kita ni terus membaca maqasid syar'iyyah tanpa apa? Tanpa kita melalui proses membaca kitab ilmu usul fiqh. Akan baca ilmu usul fiqh tu. Kemudian barulah dan titan lepas tu baru boleh mengaji apa berkenaan dengan maqasid syar'iyyah. Okey, settle. Okay, kemudian kerana sekarang dia dipopular maqasid syar'iyyah dikutipari oleh Jasir Audah dan lain berbagai lain. Okey, memanglah Dr. Jasir Audah dia ada kembangkan maqasid syar'iyyah pada beberapa sudut yang dikatakan contohnya apabila maqasid syar'iyyah berkenaan dengan hifzul aql kan, contohnya hifzul aql. Dia kata ada juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Pendidikan dan sebagainya. Itu kita kata ada manfaat tu saya tak nafilah. Memang dah diterjemah oleh saudara kita apa daripada Jordan kan, Marwan Bukhari dia terjemah Dr. Jasir Audah ni. Cuma saya nak kata macam mana? Saya dah rakam pula kan. Padahal rakaman ni nak je hak yang ni. Okey. Cuma hak yang Dr. Jasir Audah ni dalam penulisan maqasid syar'iyyah saya dah baca, saya dah teliti dia punya buku-buku ni. Dia lebih berat kepada apa? Berat kepada dipanggil sebagai aliran-aliran harakah Islamiah. Apabila berat kepada aliran-aliran harakah Islamiah ni, dia punya bacaan dia terhadap apa? Terhadap isu-isu semasa yang berlaku ni menjadi apa? Menjadi lain sikit. Yang contohnya hasil daripada maqasid syar'iyyah yang dia lakukan, saya nak kata ni benda penting. Padahal lagi kan yang rakan belakang ni, benda yang penting adalah apa? Adalah mengatakan bahawa maqasid demokrasi antara maqasid syar'iyyah adalah apa? Kebebasan. Boleh? Okey, daripada kebebasan tersebut kita kena faham bahawa apa? Bahawa demokrasi adalah matlamat daripada apa? Daripada syariat juga. Sebab demokrasi buat kebebasan. Jadi kita kata apa saja yang cuba menghalang kebebasan rakyat, apa saja menghalang apa kebebasan rakyat, seperti apa? Seperti contohnya apa dia? Seperti contohnya menyerang geng-geng demonstrasi yang kerah yang berlaku dekat Syria, menyerang demonstrasi, melakukan panggil apa? Penghapusan pada pemberontak ni kan? Perkataan apa? Pemberontak. Dia panggil apa? Itu adalah bersalahan dengan maqasid syar'iyyah. Boleh faham? Dan bertepatan dengan maqasid syar'iyyah adalah apa? Kita mesti bunuh siapa saja yang apa? Yang menghalang kebebasan tersebut. Tak kira rejim pemerintah ataupun ulama-ulama yang terlibat dalam apa? Dalam menghalang kebebasan tersebut. Ni bahaya ni saya sebut ni sebab bahaya ni. Sebab itulah kes yang tidak berkesudahan berlaku dekat mana? Dekat Syria. Itulah kes yang tidak berkesudahan berlaku dekat mana? Dekat apa? Dekat Libya. Minta maaf ni sebab saya memang kita kata ambil istifadah banyak daripada Syekh Qardawi. Memang tak nafi Syekh Qardawi adalah ulama ummah. Tapi kebelakangan ni seakan-akan Syekh Qardawi dikontrol. Syekh Qardawi seakan-akan dikontrol. Apabila fatwa-fatwa yang dikeluarkan berdasarkan maqasid syar'iyyah yang apa? Yang disalahfahami je. Maqasid syar'iyyah yang disalahfahami menyebabkan apa? Ulama-ulama Syria habis mati dibunuh. Rakyat-rakyat Syria yang tak tahu apa, dia dipanggil sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga ni maksudnya dia tak tahu pun kata Bashar jahat. Dia tak tahu pun kata apa dia? Kita mesti lawan Bashar. Dia pihak ketiga, orang petani. Orang menoreh getah, orang dia terlibat dalam konflik ni. Faham tak? Kita kata rakyat Syria bukan hanya geng kerajaan dengan geng yang luar kerajaan. Ni, selalunya gambaran kita ada dua ni kak. Rakyat Syria mesti ada yang sokong Bashar ataupun ada yang lawan Bashar. Kita gambarkan yang ni ya. Sedangkan ada pihak ketiga. Dia tak tahu apa langsung berlaku kat dunia ni. Maksudnya dia tahu untuk nak apa? Cari rezeki kat anak-anak. Dia tahu untuk apa? Untuk nak apa? Hadapi kehidupan dia sehari-hari, nak bagi anak-anak apa? Belajar anak. Dia tak tahu langsung konflik yang kita hadapi ni. Konflik parti. Tapi apabila tercetusnya perang, hasil daripada apa? Pemberontak dengan penyokong, hasil daripada pemberontak dengan kerajaan, hasil daripada geng revolusi dan sebagainya. Orang mana yang terlibat? Semua terlibat. Orang yang tak ada idea apa-apa yang berlaku pun habis. Sebab tu yang iaitu yang guru kita ulama-ulama mazhab, dia risau sungguh. Dia risau. Kalau negara ni hancur, siapa yang paling banyak sekali dapat mudarat? Orang pihak ketiga ni. Orang petani. Tak tahu apa, kesian.
Saya nak beritahu, yang duduk kat Raba'ah berapa saja? 18,000 ataupun 36,000 yang duduk di Raba'ah. Yang duduk di Medan Tahrir berapa? 37 juta. Dia yang duduk Medan Tahrir untuk jatuhkan Mursi tu berapa? 37 juta. Ini berdasarkan apa statistik rasmi. Rakyat Mesir berapa? Rakyat Mesir 84 juta. Maksudnya hak yang terlibat dalam isu politik ni berapa? Berapa peratus daripada rakyat Mesir keseluruhannya? Nah, berapa? Tak sampai 30%, tak sampai 20%. Baki ni terlibat tak dalam isu pertelingkahan antara kuasa, pertelingkahan antara kezaliman ke tak kezaliman ke? Baki ada terlibat tak? Tak ada. Tapi siapa yang akan rasa? Siapa yang akan apa? Derita. Pihak ketiga ni. Sebab tu guru-guru kita bangun untuk nak selamatkan ni pihak ketiga ni. Bangun untuk nak apa? Nak raih keselamatan yang lebih am, maslahat yang lebih umum. Boleh nampak tak? Maslahat yang lebih umum. Kita dah nampak ni antara antara sokong kerajaan dengan tak sokong kerajaan. Dua tu je. Kita tak nampak orang yang apa? Tak tahu apa langsung. Yang makan tu kita tengok tepi-tepi tu terpaksa meminta. Tak tengok pula dalam masalah tu. Boleh nampak kan? Itu hasil daripada apa? Salah dia punya apa? Penelitian pada isu berkaitan dengan maqasid syar'iyah. Ni kena faham tu. Satu saya tak berani nak katakan ada buku-buku maqasid yang sesuai untuk dibaca oleh adik-adik. Sebab dia terlampau dah jadi apa? Perbahasan dia terlampau mengelirukan. Hatta Dr. Resuni. Minta maaf, hatta Dr. Resuni. Saya tak berapa nak galakkan adik-adik baca. Boleh faham kan? Melainkan dah habis, dah selesai dah. Ilmu-ilmu kita tauhid semua tu, tu baca-baca tak masalah. Cuma pada peringkat awal ni, adik-adik yang dalam masih lagi awal permulaan ni tak digalakkan Tak digalakkan lagi baca. Yang saya sebut lain-lain ni. Tapi yang saya sebut tadi Syifaul Ghali lepas semua tu, itu kena baca. Baca itu dulu. Tapi memang saya baca hak yang Al-Burhan tu pun nak kena jeruk payah nak mampu. Kita Al-Burhan susah tu. Syifaul Ghali susah tu. Tapi adik-adik kenapa? Adik-adik kenapa kena letakkan keazaman yang tinggi nak faham kalam-kalam ulama dengan betul. Nak faham betul-betul perbahasan yang detail berkenaan dengan apa? Syariat. Jangan kita nak hanya sekadar nak faham daripada apa pahaman yang bersifat apa dia? Bersifat mendata, bersifat statik sikit benda. Kena faham yang mendalam dan jiwa yang apa? Penuh dengan rahmat dan nak ikut apa? Nak mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Bawa situ lah. Okey. Lepas ni